alam semula jadi yang menghijau, nyaman, tenteram dan selesa. Suasana alam flora dan fauna yang begitu menyegarkan diidam-idamkan oleh warga bandar yang terbelenggu dalam tekanan hidup. Alangkah baiknya jika ia boleh dipindah ke rumah kita. Kini impian ini boleh menjadi kenyataan. Ya, anda boleh memiliki khazanah alam dan mereka keindahannya mengikut cita rasa sendiri. Apa yang anda perlu lakukan adalah mendirikan sebuah akuarium tumbuhan akuatik. Tapi bagaimanakah caranya? Apakah jenis tumbuhan yang perlu? Apakah jenis ikan yang patut dipelihara bersama dengan tumbuhan akuatik? Gabungan tumbuhan dan hidupan akuatik yang manakah dapat mewujudkan ekosistem yang seimbang? Untuk menyediakan sebuah akuarium tumbuhan akuatik, langkah pertama ialah perancangan. Pelan lakaran yang mencatatkan rekaan disediakan mengikut kreativiti penghobi. Ini diikuti oleh pemasangan under gravel pada akuarium. Selepas itu, saluran paip dipasang. Pasir yang dijadikan lapisan dasar akuarium mula ditambah pada under gravel. Seterusnya, baja yang membantu tumbesaran tumbuhan akuatik ditaburkan ke atas pasir. Dengan berpandukan pelan lakaran yang telah disediakan lebih awal, batu hiasan boleh dimasukkan sekarang. Selepas itu, air dimasukkan. Kepingan plastik dialaskan pada pasir untuk mengelakkan semburan air meninggalkan kesan pada pasir. Aliran air dihentikan apabila air mencapai paras tengah. Pada waktu ini, tumbuhan dasar ditanam dalam pasir mengikut pelan rekaan awal dengan menggunakan pencangkuk. Seterusnya, air ditambah lagi. Namun, penambahan air dihentikan sekali lagi sebelum air penuh. Kali ini, tumbuhan paras tengah dimasukkan pula. Tumbuhan-tumbuhan harus dicantas dengan rapi untuk mendapatkan bentuk yang kemas sebelum ia dimasukkan. Batang tumbuhan yang pelbagai jenis diletakkan satu demi satu sebelum mereka membentuk lanskap taman yang menyegarkan pandangan. Keseluruhan proses ini mencabar ketelitian dan kesabaran penghobi. Air ditambah sehingga penuh sebagai langkah paling akhir. Inilah keadaan akuarium tumbuhan akuatik tadi selepas 1 bulan. Usaha penghobi mula menampakkan hasil. Selain daripada tumbuhan akuatik, pelbagai jenis ikan-ikan kecil juga sesuai dipelihara dalam akuarium tumbuhan akuatik. 一般上在水草缸能够和水草共同一起的鱼类就是灯鱼，灯鱼大概整千种以上。一般上听到的、你们看到的会有红莲灯、三角灯、红鼻子之类的，这些是比较受欢迎的鱼类。我们再加上一些比较可以控制青苔的鱼类，好像鼠鱼啦。 猫鱼之类的了，他们可以把青苔的问题控制得很好。 Setiap sistem memerlukan pemeliharaan untuk mengekalkan kesuburannya. Jadi, apakah usaha yang harus dicurahkan demi mengekalkan keindahan alam yang telah kita lihat? 说到水草缸，它的基本所用的东西，它比这个海水鱼来的简单。那么水草缸 最主要的就是二氧化碳的供应系统，就是 carbon dioxide， 然后过滤系统，然后就是灯光，之后就是水草的肥料，这个是不大困难，比较简单。如果你具备了这几个主要的东西，你就可以开始养一个水草缸。 Penapis kanister adalah salah satu alat pemeliharaan yang paling penting dalam sebuah akuarium. Ia memastikan aliran air yang lancar dan proses penyingkiran sisa-sisa yang efisien.
Sistem tertutup penapis kanister mengelakkan karbon dioksida daripada terlepas dengan mudahnya ke atmosfera. Sistem penapisan bersambung kepada sistem pipe under gravel yang dilapis dengan pasir. Lampu ultra ungu ini berfungsi untuk membasmi bakteria tertentu dalam air. Keperluan yang seterusnya ialah sebuah pendingin yang berfungsi untuk menetapkan suhu optimum yang sesuai untuk aktiviti komuniti dalam akuarium. Lampu yang sesuai dipasang untuk membekalkan sumber tenaga cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan akuatik. Berbeza dengan akuarium ikan yang lain, reaktor karbon dioksida harus dipasang pada akuarium tumbuhan akuatik. Ini memastikan tumbuhan mendapat bekalan karbon dioksida yang mencukupi untuk menjalankan proses fotosintesis. Bagi golongan bukan penghobi, akuarium tumbuhan akuatik mungkin hanya sekadar akuarium yang penuh dengan kehijauan yang menyegarkan. Tapi bagi penghobi yang sebenar, akuarium yang penuh dengan kehijauan membawa makna yang lebih besar kepada mereka. Saya memilih hobi yang membela ikan bersama tumbuhan. Tujuan pertama untuk menenangkan fikiran. Nombor dua, dia boleh meningkatkan kreativiti kita. Sebagai seorang penghobi tumbuhan akuatik yang berpengalaman, apa pula panduan yang boleh Encik Nazri sampaikan kepada kita? Okey, yang paling penting untuk akuarium tumbuhan ni, paling penting asas dia adalah pasir. Pasir jangan terlalu kasar dan jangan terlalu halus. Biar dalam saiz setengah mm. Okay, yang kedua adalah penapisan air. Mestilah baik. Yang ketiga dan keempat adalah bersangkut karbon dioksida dan lampu. Lampu mesti kuat, jadi karbon dioksida kita boleh tingkatkan sikit supaya menggalakkan fotosintesis. Kesungguhan Nazri terhadap hobi ini terbukti dengan tindakan beliau meletakkan akuarium tumbuhan akuatiknya sebagai hiasan utama di rumahnya yang bersaiz sederhana. Marilah kita lihat ahli-ahli komuniti yang terdapat dalam akuarium tumbuhan akuatik ini. Tumbuhan ini bernama Barclaya longifolia. Ia berasal dari negara Thai dan sesuai ditanam sebagai tumbuhan latar depan. Setiap ahli dalam komuniti akuarium ini memainkan peranan masing-masing. Misalnya, ikan Corydoras ini bertanggungjawab untuk membersihkan alga yang tumbuh pada dedaun. Bentuk mulutnya yang menuju ke bahagian bawah menyenangkan kerjanya. Rumpai ini digelar Didiplis diandra yang berasal dari Amerika Utara. Ia sesuai diletakkan pada latar depan ataupun latar tengah. Rumpai yang seterusnya ialah Rotala indica. Ikan kecil ini pula biasa digelar Neon tetra dan ia merupakan ikan yang paling biasa didapati dalam akuarium tumbuhan akuatik. Jalur badannya yang berpendaflor menceriakan suasana dalam akuarium. Kelompok rumput ini bergelar Vesicularia dubiana atau nama biasanya Java moss. Ia tergolong dalam kategori tumbuhan permaidani ataupun carpet plant dan biasanya menempel pada batu ataupun pada kepengan kayu. Ini pula satu lagi jenis rumpai air yang biasa dijumpai. Bentuk daun rumpai ini yang panjang lebat menjadikannya sesuai diletakkan sebagai latar tengah atau latar belakang. Anak ikan suka berenang di antara dedaun tumbuhan akuatik, misalnya dedaun tumbuhan ini. Ikan istimewa ini dipanggil Raminos tetra ataupun forehead tetra. Ikan yang suka berenang dalam kelompok ini mempunyai hidung berwarna merah yang mampu menjadi penunjuk kepada penghobi. Jika keadaan akuarium adalah baik, warna merahnya jelas dan terang. Jika keadaan air dalam akuarium merosot, warna merah pada hidung dan corak hitam putih pada ekornya akan menjadi pudar. Ikan pelangi ini berasal daripada Papua New Guinea. Namanya sepadan dengan padannya yang mempunyai pelbagai warna. Pasangan ikan ini ialah pencilfish. Ikan ini digelar cherry barb. Lihat, satu lagi ikan yang berupa bentuk aneh. Namanya marbled hatchet. Ikan yang berbentuk